Kita baca Quran kerana nak beramal dengan Al-Quran. Kita baca Quran kerana nak beramal. Yang pertama, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni hebat. Ali kata, ya hamalatal Quran. Wahai orang yang belajar Quran. Mana orang yang ada Quran, orang yang mengaji Quran, orang yang hafal Quran. Kita tak hafal pun jangan bimbang. Kita ni orang yang belajar Quran, alhamdulillah, pencinta Al-Quran. I'malu bihi. Naklah kamu beramal dengan Quran. Fa innal alim man amila bima alim. Orang kata orang pandai ni orang beramal dengan apa yang dia tahu. Dan ilmu dia, amalan dia bertepatan dengan ilmu. Ya, jangan pula ilmu lain, amal lain. Tak boleh. Akan datang nanti beberapa kaum yang hanya ilmu Al-Quran itu tidak melepasi halkum atau kerongkong dia. Dia baca setakat mulut je, tak masuk dalam hati. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kumpulan ini. Peribadi dia berbeza dengan zahir, dengan apa yang dia belajar. Dia belajar Quran, Quran kata haram, dia rempuh masuk juga. Haram riba, lantak. Haram risuah, gomo juga. Jadi tidak ada kesan dalam jiwa dia. Duduk dalam majlis-majlis masing-masing nak berbangga. Oh, saya punya majlis Quran. Kadang-kadang hari ni pula macam-macam orang buat dah. Belajar Quran melalui TikTok. Belum mengaji Quran, berlompak-lompak dengan muzik. Suka-suka dulu. Macam-macam berlaku. Jadi Quran ni tak akan pergi lebih daripada kerongkong. Tak pergi daripada halqum. Na'udzubillah. Maka kata Ali, ulaika la tas'adu a'maluhum. Majlis macam ni tidak naik darjat dia selain daripada dia hanya boleh sekadar baca Quran. Baiklah juga daripada tak baca. Baik, kata-kata yang kedua daripada Imam Al-Hasanul Basri. Al-Hasan Al-Basri ini ulama tabi'in yang hebat. Dia kata apa? Umiran nasu an ya'malu bil Quran. Manusia diperintahkan supaya beramal dengan Quran. Fattakhadhu tilawatahu amalan. Mereka hanya berpada dengan baca Quran itu je beramal. Kalau orang tanya awak dengan Quran macam mana? Oh, saya beramal dengan Quran. Setiap hari 5 muka surat. Sekadar baca. Tapi kalau orang tanya faham ke tidak? Quran ni kalau tak faham pun boleh pahala. Betul jawapan dia. Tapi kata Hasan Basri, mereka hanya berpada dengan baca tapi tidak naik berderajat boleh memahami dan juga beramal dengan dia. Yang ketiga, kata Al-Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali kata apa? Iqra' al-Quran ma nahaka wa illam yanhaka falaysat biqira'ah. Maknanya mu baca Quran, mu tengok. Kalau Al-Quran larang kita buat benda tak baik, kita tak berhenti, maknanya awak bukan baca Quran lagi. Itu tafsir-tafsir yang kita rasa patut kita ambil perhatianlah supaya bagaimana kita nak naikkan taraf kita ni supaya kita dapat lebih tinggi darjat dia daripada apa yang sudah kita ada sekarang. Seorang laki-laki pergi jumpa sahabat. Sahabat ni nama dia Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda. Orang kata, Tuan Syekh Abu Darda, anak saya ni qad jama'al Quran. Oh, anak saya ni telah hafal Quran. Ingat. Dia kata, Allahumma ghafra. Semoga Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita. Innama jama'al Quran man sami'a lahu wa ata'. Orang yang betul-betul hafal Quran, belajar Quran, mengaji Quran ini, orang yang dengar arahan Allah, dia taat. Itulah kata-kata ulama salafus salih tentang bagaimana kita dengan beramal dengan Quran. Baik. Sekarang ini timbul daripada para jemaah, bagaimana kita nak beramal. Bagaimana cara? Sudah pasti kita akan tanya cara. Yang pertama, tulis ni, yang pertama, kita baca Quran dengan niat nak beramal. Aku baca Quran ni sebab aku nak beramal dengan dia. Maka kita niat untuk mencari ilmu
yang menjadi panduan kepada kita untuk beramal. Cari ilmu untuk kita nak beramal. Jadi setiap ayat yang kita lalui, mesti kita kena faham, barulah jadi apa? Jadi garis panduan. Kalau lalu saja tak jadi. Di mana arahan, di mana tegahan, di mana kelarangan, maka kita kena berhenti setiap tempat. Maka itu baru kita dapat, insya-Allah, ada ilmu yang kita akan boleh. Yang kedua, kita baca Quran dengan niat juga nak menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Dia kata semua masalah ada dalam Quran? Ada. Orang pergi tanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang ma farratna fil kitab min syai'. Tuhan kata aku tak tinggal semua benda dalam Quran. Jadi kita tanya Imam Syafi'i, macam mana tak tinggal semua? Bukan ada semua dalam ni. Bak makan minum pun tak banyak lagi. Mari zaman kita hari pula lagi tak ada dalam Quran. Buah durian tak ada, buah rambutan tak ada. Nah, berapa jenis ikan ada? Imam Syafi'i bagi jawapan simple, dia kata Allah Ta'ala perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin tanyalah ulama yang pakar dalam bidang masing-masing kalau kamu tidak tahu. Mana Al-Quran kita induk, dia beri asas perbincangan, dia bukan detail. Kalau nak detail semua, sekarang ni ada 30 juzuk. Kalau nak detail semua, 300 juzuk tak cukup lagi. Berapa jenis ada makanan, apa yang boleh makan. Allah kata Allah halalkan benda baik, haramkan benda yang tak baik. Bas. Jadi para ulama menafsirkan perkara yang di mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita niat baca Quran itu dengan niat nak mencari solusi penyelesaian dalam masalah-masalah yang berlaku. Maka kita mestilah didik kita. Bila didik jiwa kita, didik keluarga kita biar lekat dengan Al-Quran dari sudut amali, dari sudut amalan. Sebab itu kita tengok ulama-ulama zaman salafus soleh, dia tak banyak cakap. Dia tidak banyak perbincangan. Mereka lebih banyak kepada amalan, sehingga para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, kami belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Faham, tukar yang lain pula. Cuma kita hari ni kalau kita buat macam tu, bukan nak tukar yang lain, ustaz pula kena tukar. Dah. Asyik mari duduk ulang yang sama ya. Anak kita ni, budak-budak kecil ni, kita mengajar Quran, suruh ulang 2 kali ya, dia salah. Tutup Quran lagi dah. Mengamuk dah. Apa dia tu? Baik mengajar orang lain boleh tukar selalu. Jadi dia nak kalau boleh habis cepat, walaupun tidak faham. Kita kata lah, sekarang ni kita tukar channel. Aku nak beramal dengan Quran, bukan hanya sekadar nak membaca Al-Quran. Oh, dia kata ustaz saya baca belum khatam lagi. Baca, jangan tak baca. Jangan kita celarulah, ada setengah orang dia kata, mana boleh ajar orang main-main dengan Quran, dengan tafsir Quran. Kita tak ajar orang bermain tuan-tuan. Kita ajar orang beramal, ajar orang untuk memahami. Itu berbeza sangat. Baik, kita pindah kepada tujuan yang ketiga daripada baca Quran, iaitulah kita baca Quran dengan niat untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak munajat? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi sallallahu bersabda, ma azinallahu li syai'in. Allah Taala tidak izinkan pada satu perkara sebagaimana Allah Taala izin kepada Nabi yang suaranya baik, kan? Hasanis saut yajharu bil Quran, maknanya kalau baca Quran kuatkan, biar orang dengar. Biar orang dengar, tapi jangan sampai mengganggu lah. Jangan sampai mengganggu. Jadi kita nak, maknanya kita nak orang dengar Quran tu rasa sedap. Cuma zaman kita hari ni, bila kita timbul kan, ada orang report masjid ni baca Quran kuat-kuat, kita kena tengok je lah. Tak terganggu orang jiran-jiran, itu lain cerita. Yang penting kita baca Quran untuk kita dengar sama-sama kita, itu yang jadi besar. Seorang sahabat, seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, ulama salaf yang masyhur ni, dia kata, aku tanya seorang ulama lain, Sufyanus Tsauri. Dia dua ni selalu dia dialog. Dia kata, ar-rajulu idza qama ila shalah, bila kita berdiri solat, kita baca Quran, apa kita nak niat? Kita niat apa? Qal yanwi annahu yunaji rabbahu.
Kita baca Quran, kita kena niat aku bermunajat kepada Allah sebab Al-Quran itu kalam Allah. Dalam bahasa mudah, bahasa simple kita sekarang, kita kata apa? Siapa nak dengar Allah bercakap dengan dia, baca Quran. Kita nak dengar Allah bercakap dengan kita, baca Quran. Kan Tuhan panggil, ya ayyuhallazina amanu. Kita orang beriman, masuklah tu. Ya ayyuhan nas, kita juga manusia, masuk. Mana ya ibadi, wahai hamba-Ku, kita hamba Allah. Mana banyak ayat-ayat yang Allah panggil kita. Mana kita nak dengar Allah bercakap dengan kita, buka Quran. Habis bila kita nak munajat dengan Allah, kita nak bercakap dengan Allah, kita solat. Dalam solat kita ada doa, ada istighfar, ada tasbih, ada permohonan yang kita boleh berdoa. Allahu akbar. Ini di antara kenapa kita kena niat baca Quran itu bermunajat, barulah kita terasa, oh ini Quran Allah bercakap dengan aku. Maka kita akan beri perhatian. Kerana itu bila nak baca Quran, di antara adab dia, kena siwak, gosok gigi dulu. Jangan senang-senang, yo, habis foto, campak, auzubillah minasyaitanirrajim, dengan baunya. Nabi pun marah orang pakai bawang nak pergi masjid. Dia kata malaikat pun sakit hidung dengan bau yang kamu tu. Mana?